Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar ya. Kita masih lagi berada di dalam subtopik power series ya, tetapi kali ini kita akan bincangkan pula mengenai perkara berikut ya, hubungan di antara power series dengan fungsi. Boleh tak? Hubungan di antara power series dengan fungsi. Nanti kita akan lihat perkara-perkara berikut ya. Jika kita diberi satu ungkapan seperti ini, the series of x power of n, which is the power series, sebenarnya kita boleh ungkapkan dia dalam bentuk suatu polinomial ya. Ini adalah fungsi lah kan, dengan menggunakan pendekatan geometrik series lah maksud dia ya. So nanti untuk chapter yang berikutnya kita akan lihat pula, iaitu siri Maclaurin ya, Maclaurin series, di mana daripada polinomial ini, fungsi ini, kita boleh patah balik mendapatkan dia punya power series. Ini cerita kemudian ya. So kita tengok yang sehala dulu, iaitu from this to here, dia punya connection. Boleh? Baik, sekarang ni kita akan pertimbangkan this power series. Kalau kita expandkan dia, kita akan dapati power series tu adalah berbentuk macam ni ya. Ini kembangan yang pertama, ini adalah kembangan yang kedua kan. Ini adalah bentuk power series. So jadi kalau kita perhatikan betul-betul, ia adalah suatu geometric series. Ini setuju kan? So jadi bila kita dah tentukan dia adalah suatu geometric series, kalau kita nak menentusahkan dia punya R, dia punya I, so kita tak payah dah menggunakan the ratio test tadi tu. Ingat tak, sebelum ni kan, apabila kita dapat R, dapat I, kan kita nak tentukan dia punya I tu kan. Kan saya pun dah terangkan, kita boleh guna either ratio test ataupun geometric test. Tapi kita kena tentukan lah, kalau dia adalah geometric series, yang ratio tu tak payah sentuh dah. So kita akan guna pakai semua yang ada pada geometric series. So sebab itulah kita tak perlu menggunakan ratio test dah dalam perkara inilah. Boleh tak? So dalam hal ini kita akan mempertimbangkan dia adalah converge, maka straight away kita akan dapati ini berlaku dan kita terus dapat dia punya I. Jadi kalau kamu lihat dekat sini, R dia berapa? R dia adalah 1. I dia berapa? I dia adalah yang inilah. Ini adalah open bracket. Maksudnya kalau saya buat macam ni kan, ini kita tulis sebagai apa ni? So ini R adalah 1. Dia punya I dia berapa? Kalau kita buat dalam bracket notation, I dia adalah minus 1 and 1. Clear? Boleh ya? Dan kita juga boleh mendapatkan, oleh sebab dia converge, kita boleh dapatkan dia punya S infinity dekat sini. So from here lah baru kita dapat nilai yang ini. Nampak? S infinity ini kita guna rumus ini dan kita dapat 1/1 tolak X. So kita dapat satu ungkapan sebenarnya. So jadi perkaitan dia, kita bermula dari mana tadi? Kita bermula daripada yang ini kan, x power of n, betul tak? Ini dengan kita mempertimbangkan Cn tu adalah 1 lah. Kalau kamu ingat semula, sebelum ini kita kan dia punya, bila kita sebut power series, bentuk dia macam ni kan, dia macam ni, lepas tu ada an x kuasa n, betul tak? Ataupun saya kata boleh macam ni kan, Cn x kuasa n kan. So dengan mempertimbangkan an ataupun Cn ini is equal to 1, maka kita dapat yang inilah, yang ini kan. So jadi kita bermula dari sini dan kita boleh kaitkan dia dengan 1/1 tolak X. Jadi kita boleh simpulkan perkara berikut. Yang ini saya akan kotakkan dia, kita dapat hasil yang ini. Boleh? So cuba kita lihat pattern dia ya. So kalau kita ada X kuasa N, maka bentuk umum dia ini adalah 1/1 tolak X. Nampak tak? Ini X, ini X. Ini mesti dalam bentuk tolak Ini mesti dalam bentuk tolak. So maknanya kita boleh
melihat hubungan di antara function ini, polinomial ini dengan power series ini. So, kalau kita diberi bentuk ini, kita boleh tukarkan dia terus kepada power series. Nampak tak? So, itu yang akan kita buat. Kalau kita lihat soalan pun, cuba kamu tengok soalan dia. Cuba kamu lihat ini. Express, ini apa? Ini adalah dia punya polinomial kan? Express ini as the sum of power series. Maksud dia, kita diberi polinomial, kita nak diminta mendapatkan bentuk power series. Macam mana kita nak buat? So, in order to solve this question, kita akan dilihat hubungan dia. Hubungan dia adalah yang ini. Nampak? So, sekarang ni saya dah tunjukkan macam mana kita dapat hubungan ini, dan we are going to use it to answer this question. Boleh ya? So, tapi kita lihat contoh mudah dulu kat sini. Saya dah tulis kat sini kan. Saya kata ada satu example dekat sini. Contoh, kalaulah kita ada 1 per 1 tolak X kuasa 2. Nampak tak? Saya dah merahkan X kuasa 2 tu. Ini adalah dia punya polinomial dia. Maka dia punya power series dia adalah, kita gunakan sahaja apa yang kita tahu kat sini. Kalau ini X, ini dah 1 tolak, ini pun dah 1 tolak, cantik dah tu. Kalau ini X, maka dia jadi X kuasa N. Kalau sini X kuasa 2, maka X kuasa 2N lah. Nampak tak? So macam tu. So jadi straight away kita dapat ini for our next step. Lepas tu kita dah boleh cari dah what is the R and what is the I. Boleh? Boleh ya? So kita dapat modulus 2 less than 1. Boleh ya? Ini ambil terus je. Ini, yang ini kita ambil terus dalam modulus tu. Cuba kamu tengoknya ya. Yang kalau yang asal tu, nampak tak? Ini X, ini X, ini X. Nampak? Kalau ini X kuasa 2, ini pun X kuasa 2, sini pun X kuasa 2. So samalah kat sini. Clear? So jadi kita dapat langkah seterusnya, dan kita dapat jawapannya ya. So kalau kamu confuse kat sini, sebenarnya dia macam ni. Kita ada modulus X kuasa 2 less than 1 kan. So kalau kita nak teruskan, so yang sebelah kanan ni dia akan jadi square root of 1, betul tak? Dia akan jadi macam ni sebenarnya. Kalau kita pindahkan, dia jadi macam ni. Dia jadi X less than square root of 1. Nampak? So jadi ini sama dengan 1. So sebab itulah kita dapat macam ni. Dapat macam ni. Nampak So kita dapat ni. Nampak? So kita dapat itu. So daripada situ kita dah senang, kita terus dapat interval of convergence kita, iaitu I. So perlu tak kita nak uji ratio when x equal to -1, when x equal to 1? Tak perlu tak perlu. Memadai kita stop sampai sini sahaja. Clear? Okey, itu adalah satu contoh. Ini contoh mudah lah, sebab kita hanya menggantikan yang x ini saja. Pattern yang lain semua sama. So tapi ada soalan yang pattern ni totally different. Kita kena ingat, kita mesti mengekalkan bentuk macam ni, 1 dekat atas over 1 tolak. Itu penting. Itu pattern dia. So kalau dia tak ada dalam bentuk macam ni, kita kena ubah suai sikit lah. Dan baru kita boleh menggunakan hubungan di antara power series dengan polinomial ni. Boleh? Okey. Tengok contoh ini. Contoh ini contoh mudah. Nampak tak? Okey. Kita ada ini polinomial 1 per 1 tambah x kuasa 2. Apa problem dia? Problem dia adalah dekat sini. Ini plus. Cuba tengok bentuk umum kita. Bentuk umum kita requirementnya adalah 1 per 1 tolak. Dekat sini 1 tambah. Jadi apabila berlaku macam ni, kita kena ubah suai lah. Kena ubah suai bentuk tu, dia jadi macam ni. Nampak tak? Dia akan jadi 1 per 1 tolak. Buatkan bracket macam ni. Kita kena pastikan bentuk asas tu
timbul terlebih dahulu. Ini bentuk asas ni kena timbul terlebih dahulu. So inilah cara dia. Jadi nampak tak yang circle yang saya bulatkan tu, itulah yang kita perlukan sekarang ni untuk kita buat connection between the polynomial ataupun the function tu dengan power series. Boleh? So kalau kamu tengok yang saya bulatkan tu, inilah dia. Lepas tu ini adalah dia punya simplification dia lah. Dan ini juga kita gunakan di dalam untuk mencari nilai R. Nampak tak? Nampak tak? Dalam modulus tu. So kena hati-hati lah bentuk tu nombor 1. So yang lain tu kamu boleh lihat lah kamu boleh lihat lah dekat situ. So jadi from here kita akan dapati bentuk yang ini dan seterusnya, dan akhirnya kita dapat determine what is R. Boleh? So bila dah dapat R, biasanya I tu kita senang lah cari kan. So inilah dia R dia, -1 and 1. Okey, ini mudah. Ini agak mudah lah sebab dia hanya change, dia hanya ubah dekat sini saja, 1 tambah kan. So ada soalan lain tak yang lebih okey, ini macam mana? Ini pun kena ubah sesuai juga yang ini kena hati-hati jugalah ini. Nampak macam mudah kan? So kita diberi 1 per x tambah 2 ataupun 1 per, kita boleh tulis macam ni pun boleh juga, 1 per 2 tambah x kan. Ini adalah ungkapan yang diberi polinomial tu. Tapi asas dia kita perlukan 1 tolak x. Ini 2 tambah x. Maka kita kena buat something, kena modify lah kat sini. Terutama yang bahagian denominator ni kan, memang kena modify kan dia. Macam mana kita nak buat? Ini korang kena pandai-pandai lah. So jadi saya terangkan cara dia macam ni nampak macam rumit sikit kan, tapi kita buat slow-slow. So 1 per 2 tambah x, kena bracketkan dia macam ni sebab kita nak munculkan munculkan bentuk ini, 1 tolak x. So jadi kalau kita perhatikan dekat sini, nampak tak? Akhirnya saya dapat timbulkan, kita dapat timbulkan 1 tolak something tu. Ni yang belah dalam ni, 1 tolak something tu, x ni kan. So nampak tak yang ini, yang color biru ni kan, negatif x per 2 ni kan, inilah yang akan kita gunakan nanti dalam mana tadi, ni nampak tak? Nak cari R nanti kita akan gunakan dekat dari sini, kita akan gunakan di sini. Boleh? So yang itulah nanti. So jadi kita tahulah maknanya as a whole dekat sini kita ada 1 per 2 dekat luar ni, belah dalam ni kita dapat 1 per 1 tolak bracket negatif x per 2. So hati-hati kat situ kita punya pengiraan. So jadi kalau kita nak mengungkapkan dia punya power series macam biasa, nampak? Ini yang kita dah ubah sesuai tadi kan, kita dapat negatif x per 2 kan. So kita masukkan ke sini macam biasa, 1 per 2 jangan lupa ini, dan kita boleh perkemaskan, boleh kembangkan macam mana kita nak dapatkan jawapan akhir tu. Ini saya terangkan proses dia satu persatu. Sebab jawapan kita yang ini ini jawapan kita sebenarnya. So macam mana kita dapat jawapan akhir ni adalah lakukan satu persatu dekat sini sampai dapat jawapan. Okey, ini adalah jawapan kita bagi kita punya power series. Jadi untuk dapatkan R tak ada masalah Untuk dapatkan R adalah cara yang berikut. Dan kalau dapat R, I pun benda yang sama. Ini adalah cara dapatkan I dia. Interval of convergence. Boleh nak? So itu adalah contoh. Ini contoh ni agak bagus juga sebab pattern dia totally different. Kita kena ubah macam-macam dekat situ. So macam mana pula dengan ini? Yang ini x kuasa 3 per x tambah 2. Belah atas pun lain, belah bawah pun pattern dia lain. Tetapi soalan ni hampir sama dengan soalan atas tu. Yang ini, nampak tak? Ini kan 1 per x tambah 2. Ini kan x kuasa 3 per x tambah 2 kan sama kan? So jadi maknanya kita hanya perlu darab x kuasa 3 ni sajalah ke dalam sini. So since kita dah buat ini kan, so maknanya kita akan darabkan saja. Saya akan darabkan x kuasa 3 ni dengan hasil kita tadi.
Ini adalah hasil kita tadi hasil series kita tadi dalam example sebelumnya tadi. So jadi perubahannya dekat mana? Perubahannya adalah dekat sini saja. So yang ini saya tak buat complete so jadi ini adalah jawapan dia. Dan ini apa ni? Ini kalau kita nak buat kembangan lah Kalau saja kita nak buat kembangan dia punya expansion dia akan jadi macam ni lah. Tapi ini tak perlulah So maknanya kita pentingkan yang ini sahaja. So sesatunya yang saya nak tunjuk adalah yang ini. Macam mana nak dapatkan R2 ni tetapi hasil dia sebenarnya adalah sama. Sama je sebenarnya. Kita akan dapat yang ini. Kita boleh determine R tu adalah 2 dan dia punya I pun sebenarnya adalah sama dengan contoh yang tadi tu. Cuma saya tak tunjukkan jalan dia lah. Dia biasanya kalau kita dapat R, I ni senang sikit. So yang penting tu adalah kita kena betul-betul confirmkan yang R tu adalah betul. Maksud dia nak dapatkan R, kita kena dapatkan yang modulus X ni kan. So maknanya proses tu kena berhati-hati lah. Kita laksanakan dengan berhati-hati. Okey guys So saya dah terangkan beberapa contoh kat situ dan kamu boleh cubalah beberapa soalan pula kat sini. Ada berapa soalan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soalan kat sini. Ini saya bagi jawapan Saya bagi jawapan, berikut adalah jawapan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soalan. Ada banyak kat sini So ini adalah jawapan nombor 3. Nombor 3 jawapan ini. So video ni kamu boleh pause kan. Ini soalan nombor 4. Saya dah beri Saya dah beri dah dia punya series dia apa. Kita diberi, nampak ni, kita diberi function dia tau. Kita diberi function dia. Tugas kita adalah untuk mendapatkan dia punya power series. Tengok pattern dia. Sekarang ni ada macam-macam pattern kan. Kena ubah lah. Yang mana kena ubah, kita kena ubah. So jawapan adalah berikut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 ke? Tak ada. 10. Right? So kamu boleh cuba semua soalan ini. Pastikan kita dapat jawapan So kita tahu macam mana untuk menukarkan. If we are given a function, a polynomial, how to make it power series. Itu je. Right? Okay guys, saya stop sampai sini dulu. Kita akan sambung dalam subtopik yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.